Perkara yang kedua dari segi ekonomi, selepas ekonomi negara, iaitu saya ingin menekankan tentang ekonomi diri sendiri ataupun keluarga kita sendiri. Bagaimana kita nak memikirkan belanja isi rumah, bahan dapurnya, berasnya, lauk-lauknya dan sebagainya. Itu adalah tanggungjawab kita sendiri sebagai ketua keluarga, terutama para suami ni. Jadi dalam kehidupan kita semasa PKP ni, dia ada berbagai golongan. Ada golongan yang seperti biasa, terutama yang bekerja dengan kerajaan. Gaji tetap jalan, tetapi duduk di rumah. Dan dapat untung lagi. Kerajaan menangguhkan bayaran pinjaman perumahan selama 6 bulan, pinjaman kereta dan juga personal loan daripada bank-bank ini ditangguhkan. Jadi tak pasal-pasal dapat duit lagi kepada mereka yang membayar pinjaman ini setiap bulan sebelum ini, dia dapat duit lagi. Ya? Contohlah dia ada 3 pinjaman, rumah 500, kereta 500 dan juga personal loan 500. Jadi dia dapat 1,500 ini dalam masa 6 bulan. Dan juga ada juga package yang kerajaan bagi yang jumlahnya sehingga 250 juta itu. Dan yang bekerja kerajaan nampaknya dia rasa macam tidak ada apa-apa masalah sangatlah berkenaan dengan ekonomi ini. Jadi golongan yang kedua adalah orang yang bekerja swasta yang gajinya juga jalan, tetapi menurut kawan-kawan saya yang kerja swasta ni, dia agak rasa kurang seronok juga. Pertama, boring duduk rumah itu cerita lain lah. Tapi dari segi pendapatan dia, sebabnya mereka ini pendapatannya dapat banyak pendapatan tambahan, iaitu dengan buat OT, buat overtime, ya. Contohnya di kilang ataupun di syarikat-syarikat yang lain. Dan kebanyakan mereka ni, gaji mereka sebelum ini banyak dah dipotong dengan bayaran-bayaran yang lain. Dan mereka banyak bergantung harap dengan overtime dan kerja-kerja luar ini. Jadi dengan itu dia pendapatannya agak terjejas. Dan walau bagaimanapun, seperti yang saya katakan tadi, kerajaan telah membantu untuk mengecualikan bayaran pinjaman selama 6 bulan ini. Itu adalah satu langkah yang sangat baik. Kalau kita nak bandingkan dengan tahun 2008, ya, 2008 ada gawat ekonomi, tetapi kita seolah-olah macam tidak sedar dan kita tidak merasai, ya, sama ada yang kerja kerajaan ke, terutama yang kerja kerajaan, dia tidak banyak merasai kesan daripada ekonomi 2008. 2008 ini ekonomi terjejas berpunca daripada kejatuhan ekonomi Amerika dan juga di Barat dan juga di Singapura, dan kesannya adalah di Malaysia, terutama kepada pekerja-pekerja Malaysia yang bekerja di Singapura. Dan sektor yang paling banyak terjejas 2008 ialah hartanah. Ya, hartanah. Kalau kita lihat pada tahun 2008, 2009, 2010, banyak hartanah yang terlelong, ya. Dan nampaknya bank dengan begitu cepat dan begitu mudah, ya, untuk melelong rumah. Ya, dan masa itu banyak rumah-rumah lelong dan banyak juga syarikat-syarikat pelelong yang tumbuh, terutamanya di bandar-bandar besar termasuk di Johor Bahru, di Kuala Lumpur. Dan kalau yang membeli rumah pada tahun 2008 dan sekarang ini selepas 10 tahun ataupun 12 tahun, dan harga rumah tersebut sudah pun menjangkau lebih 2 atau 3 kali ganda. Kalau dijual balik dengan harga sekarang, maknanya pada waktu itu rumah terlalu murah, dan walaupun murah tetap dilelong. Kenapa rumah terlelong? Kerana orang yang membuat pinjaman tidak dapat membayar. Contohnya ada seorang membeli rumah di Johor Bahru
dan rumah itu disewakan kepada seorang pekerja Malaysia yang bekerja di Singapura. Tetapi apabila pekerja Singapura itu dia berhentikan kerja, maka dia pun keluar daripada rumah dan tuan rumah tidak mendapat mencari penyewa baru dan menyebabkan beberapa bulan mereka tidak dapat membayar ansuran bank, maka bank melelong rumah tersebut. Itu kejadian pada tahun 2008. Tapi alhamdulillah pada tahun ini pada pelaksanaan PKP dan juga dalam kita menangani COVID-19 ini, kita sudah bersedia dengan kerajaan memperuntukkan 6 bulan. Tetapi sebenarnya 6 bulan ini adalah satu masa yang cukup berharga pada kita. Ya. Dan 6 bulan ni janganlah, terutama kepada ketua-ketua keluarga, suami-suami, jangan terlalu confident, jangan terlalu yakin dan jangan beranggap perkara ekonomi yang jatuh ni boleh pulih dan boleh baik semula seperti sedia kala selepas 6 bulan. Ini tidak semestinya. Dan mengikut perkiraan ekonomi, sebenarnya apabila dia sudah jatuh dan untuk bangun semula adalah bukan satu perkara yang mudah. Ekonomi boleh jatuh dengan begitu cepat dalam masa sebulan dua, tetapi untuk naik semula seperti kejadian pada tahun 2008 dan juga pada tahun 97, ekonomi ini bukannya begitu mudah untuk naik semula. Kalau kita lihat kejatuhan 96, 97, iaitu negara kita terkena serangan mata wang, ya, serangan mata wang di mana nilai mata wang kita rendah dan juga pasaran di bursa saham pun begitu juga teruk, jatuh, dan banyak juga syarikat-syarikat yang telah pun dienyah senarai daripada bursa saham dan juga ada syarikat-syarikat yang dimufliskan dan mereka ni untuk bangkit ada yang makan masa 20 tahun pun tak dapat bangkit. Malah terus mati, terus muflis terus pun ada, dan yang bangkit itu pun tak sebangkit sehebat sebelum 97. Jadi kita kena faham. Jadi dalam kita PKP ni kita perlu menjadi seorang yang bijak, dan untuk berjaya dari segi ekonomi ini tidak semestinya kita kena kerja kuat, membanting tulang, berjemur, mengeluarkan peluh yang banyak-banyak. Tidak semestinya. Kalau kita lihat ekonomi dunia termasuk di negara kita ini berubah-ubah. Ya, kalau kita lihat dulu orang yang kaya-kaya ni berniaga apa, kalau kita tengok dia berniaga, contohnya dia ada kedai video CD. Mula-mula video yang tebal tu kan. Lepas tu tukar video CD. Sekarang ni dah tak ada dah orang jual itu. Dulu orang yang dari segi sektor pekerjaan pun ramai yang kerja mana yang gaji besar, kerja bank gaji besar. Tapi sekarang ni bank pun dah tak ramai pekerja oleh kerana banyak pakai mesin dan juga internet, perbankan internet, dan ramailah yang tidak dapat bekerja dengan bank. Jadi sekarang ni mereka perlu merancang untuk kerja yang lain. Begitu juga kalau dulu orang yang kerja apa? Kerja tol. Ya, juru tol, bayar pakai duit tunai. Tetapi sekarang sudah juru tol semakin dah kurang dah. Mungkin selepas ni langsung tak ada dah orang yang kerja juru tol. Jadi semua pakai touch and go dan juga pakai apa yang pandu laju, tak perlu bayar dah. Jadi ekonomi ini berubah-ubah. Jadi dalam masa kita duduk di rumah ini, kita cubalah tingkatkan ilmu kita, ya. Dan kalau kita lihat bangsa kita lah, orang kita dari segi nak berniaga ni agak macam lambat sikit. Yalah, bukan salah kita lah, sebab mungkin dari segi budaya kita, adik-beradik kita, mak ayah kita yang terlibat dalam perniagaan ni mungkin tak ada langsung. Semua bekerja, makan gaji, ya, dengan kerajaan, dengan swasta, bekerja dengan orang dan sebagainya. Jadi bila cerita bab niaga ni, mereka tak dapat datang. Sebenarnya kita silap, ya. Ini kalau kita mencontohi, kalau kita lihat sunnah Nabi SAW, Nabi ini adalah seorang perniaga. Bukan biasa-biasa punya peniaga yang berjaya, yang bawa barang dagangan Siti Khadijah, yang berjaya mendapat keuntungan yang tinggi dan juga yang halal. Siti Khadijah isteri Nabi seorang peniaga.
Saidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dan juga Saidina Osman ibn Affan. Ya. Jadi adalah seorang peniaga, dan yang terkenal adalah Abdul Rahman bin Auf, ya, seorang peniaga Islam yang berjaya. Jadi pertamanya dalam masa kita duduk di rumah untuk PKP ni, kita perlu ada merancang sesuatu. Bagaimana kita boleh menjadi seorang peniaga. Dan mungkin juga orang terfikir, kita ni dah ada kerja kerajaan ke, kerja swasta ke, dan masa bila kita nak berniaga? Itu sebenarnya, marilah selepas ni kita bincang pula. Sebenarnya sekarang ni ada bermacam-macam cara untuk kita berniaga, dan tidak semestinya kita berniaga kita kena ada kedai, duduk dekat kedai, tak semestinya. Dan sekarang ni dah ada banyak dah cara-cara lain yang sebentar lagi kita akan ceritakan, ya, bagaimana caranya.